Saya terus pada Menteri Pertanian. Terima kasih kerana 2 hari ini asyik minta saya kalau boleh jadi pembangkang yang bermaya, kita bagi pandangan teguran pun tidak apa. Saya akan tegur sekarang. Pertama, masalah telur. Saya rasa kalau dulu posisi kita berlainan, pihak sana yang akan kutuk kita. Jadi saya tahu senario telur dengan ayam ni sebenarnya makanan yang berkhasiat. Yang paling murah, betul? Paling murah untuk dapatkan protein ni telur dengan ayam. Saya nak mengatakan bahawa kalau tahun lalu kita masih mengimbau kembali, daripada bulan Februari hingga Jun kita bagi subsidi telur 5 sen sebiji. Kemudian Julai hingga September 3 sen. Dan selepas itu kita dapati kos makin tinggi, akhirnya kita bagi 10 sen daripada 3 bulan yang terakhir 2022. Jadi sekarang kita tetapkan seperti mana yang pada waktu kita tetapkan harga telur 41 sen, 43 sen, 45 sen untuk grade A, B, C. Saya rasa kita perlu mencari satu penyelesaian. Tetapi penyelesaiannya bukan pergi ke India. Kerana telur dari India mengikut apa yang dilaporkan oleh Berita Harian pada 22 Disember 50 sen bang. 50 sen kalau harga dikawal untuk peternak tempatan, tapi harga yang dikatakan bawa daripada India 28 hari untuk pelayaran sampai ke sini, telur tu dah tak boleh pakai. Telur itu dah pecah. Kalau kita nak buat mata kerbau apa, sani sadap, dia tak akan jadi sebab telur dia pecah. Sebab tu datang ke kawasan saya, Aitam Jompeng, saya boleh belanja telur yang cukup segar. Pagi itu kita bertelur, dan petang tu kita boleh makan. Tidak ada isu. Apa masalahnya? Saya rasa yang penting Persatuan Penternak telah menulis surat kepada kementerian pada 15 Disember. Perlu satu tindakan. 2022 dah tahu apa subsidinya. Sekarang ialah bulan Januari berapa subsidinya. Kalau 10 sen, mereka tahu ini certainty. Kurangnya ada ketentuan untuk bulan Januari atau Februari berapanya. Dan apa yang jadi masalah sekarang ialah kita sebagai orang politik tak suka nak meningkatkan harga. Tetapi hakikatnya dalam keadaan sekarang, kalau penternak sekarang tempatan ni kita hanya benarkan dia jual 41, 43 dan 45 sen. Dan sedangkan telur daripada India 50 sen. Seperti yang dilaporkan dalam media. Dan saya juga melihat mereka komplain tentang apa? Telur dia bukan ABC, D, lebih kecil. Telur dia warna putih. Dan yang memang tak disukai oleh Malaysia, orang Malaysia ialah kerana telur dia tak jadi. Sebab tu saya kata, dalam kes ni saya minta supaya mengambil pandangan persatuan ini. Dan di Johor ni, sebenarnya di kawasan saya ada 100 lebih ladang ayam. Dan kalau kita lihat, kita ada lebih kurang 2,000 di Johor ni paling besar dengan Melaka yang dapat mengekspor telur ke Singapura. Jadi saya ingin memberi pandangan, kalau itu yang diminta oleh Yang Berhormat, iaitu kita mengutamakan peternak tempatan. Iaitu kalau di kawasan Melaka dekat Johor kita boleh selesai, di sebuah ladang. Kalau di kawasan saya namanya Teo Seng Capital, menghasilkan 4 juta biji telur. Ya, Hitam. 800,000 kejap sekejap. 800,000 biji itu kita boleh jual pada Singapura. Saya rasa keupayaan kita ada. Kita lihat Singapura, menterinya, Menteri Kelestarian Alam Sekitar, Grace Fu, pergi ke Brunei pada 13 hari bulan Disember. Dia kata apa? Kita rasa kita kena memastikan keterjaminan telur. Jadi Brunei menjadi negara ke-17 sebagai negara yang boleh mengekspor telur ke Singapura. Apa yang berlaku? Yang Berhormat, kalau lihat sebelum 2018, telur daripada Singapura yang pergi ke Singapura kebanyakan datang ke Malaysia. 2019 dia telah menjunam kepada 73%. Dan untuk 2 tahun berikutnya menjunam kepada 59% sampai 52% dan tahun lalu kurang daripada 50%. Apa maksudnya? Kalau kita tidak boleh bagi hidup kepada peternak ayam di sini, macam mana dia nak menghasilkan telur untuk diekspor ke sana? Jadi masalahnya ialah takkanlah kera di hutan disebutkan ada di mati betul. Jadi saya mengusulkan supaya perkara ini patut diberi perhatian khusus
Dan kalau kita masih mampu, saya tak tahu EPU setuju atau tidak, kalau kita masih mampu, seperti mana yang kita kata, kita nak subsidi bersasar. Jadi bersasar adalah kita buat. Kalau kita kata bagi pada peternak tak kena, kita buat satu keputusan, bulan Januari berapa, 10 sen, belum ada pengumuman. Sebab tu peternak marah kerana saya tak tahu. Kalau ladang tutup, saya nak bagi pandangan pada muat di kawasan saya. Ladang tu tutup, 5 bulan kemudian baru boleh dapat telur yang pertama dilahirkan oleh yang akan dihasilkan oleh ibu ayam tu. 5 bulan. Bayangkan bila Ramadan, bila hari raya puasa. Saya lihat perkara ini sebagai satu krisis. Biarlah mereka jual pada harga 50 sen, kalau boleh subsidi boleh. Top up 41 sen, 43, 45 sen, kerana kita dah bagi 10 sen. Bagi itu sebagai satu kaedah untuk kita floatkan harga. Pada waktu yang sama, kalau kita nak bantu B40, gunakan top-up elemen ini 10 sen ke 9 sen ni kepada keluarga. RM200 boleh dapat berapa? Lebih daripada 2,000 biji telur untuk satu keluarga B40 untuk setahun, satu hari 54 biji telur. Untuk satu keluarga. Minta laluan sedikit. Sekejap. Masa sekejap. Ini penting. Jadi saya merayu kepada menteri. Kalau itu yang dikehendaki, pandangan saya datang ke kawasan saya. Banyak telur menunggu. Banyak ayam yang mungkin tunggu sebab perlu ada satu perubahan dasar. Kalau nak bantu kepada peternak atau bantu pada keluarga. Kita ada jawapan. Tak boleh benarkan telur daripada India datang ke sini jual 50 sen. Kerana kita menindas atau satu diskriminasi kepada petani di sini. Yang kedua, nanti saya bagi sini. Kedua ialah tentang buah-buahan tempatan. Saya menyarankan pada menteri, saya rasa menteri akan terima pandangan ini. Iaitu kita selalu dengar kalau di Thailand, buah-buahan tempatan itu dia jadi satu dasar utama. Semua majlis dia makanlah buah-buahan tempatan. Saya minta supaya di Malaysia kita mulakan dasar ini. Jangan kita nak mengagung-agungkan anggur yang dibawa daripada Eropah. Baik kita bagi bantu kepada petani di Malaysia ini, kita adakan satu dasar. Apa salahnya rambutan? Apa salahnya duku langsat? Apa kalau pisang pun kalau kita nak hidangkan? Kerana inilah yang telah dihasilkan oleh rakyat tempatan. Kerana kalau kita tak sokong mereka, papaya, saya bagi contoh, besi keluli 3,000 satu tan. Tapi papaya sekarang betik hampir RM4 satu kilo, iaitu satu tan RM4,000. Jadi kita berdepan dengan masalah pekerja asing tak cukup. Banyak-banyak desakan. Baru-baru ni kita lihat SME juga sengsara sebab apa? Kos kita akan meningkat, kos inflasi kita meningkat. Macam mana kita nak kurangkan? Jadi pandangan saya kepada Yang Berhormat Kota Raja, kalau boleh itu satu perkara yang baik, saya minta terimalah. Ya. Dan minta sikit laluan, sikit je, 1 minit je. Okay. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Yang Tuan Speaker. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat tentang keperluan telur negara dan penyelesaian. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat, apakah benar ada yang mengatakan punca ayam tak bertelur ni kerana tak cukup pekerja? Apa pandangan Yang Berhormat? Ini tak berapa benar kerana Kementerian berkenaan kita dah buat satu dasar dulu ladang terbuka, sekarang ladang tertutup. Saya nampak dari segi Singapura pun dapat meningkatkan productivity dan dari segi kebersihan cukup baik, tak ada isu. Tapi di Singapura kalau boleh tambah productivity, takkan di Malaysia tak boleh. Jadi berkisar pada isu itu saya minta supaya dasar tetap. Januari pun tak tahu ada atau tidak subsidi. Jadi kalau tak ada, cara apa? Gantian dia apa? Okay? Yang terakhir saya tahu waktu mencemburukan. Ada beberapa perkara yang saya minta supaya tolong landing. Ya, boleh landing. Ada beberapa perkara yang saya minta supaya kita dapat lihat apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dahulu. Saya rasa kalau peruntukan telah dijanjikan dia akan bagi. Saya beri contoh macam SDKC. Ada peruntukan yang hujung tahun ini tak sempat dikeluarkan. Saya minta kita bagikan apa formula yang telah ditentukan itu dapat dibagi. Dan itu juga macam sekolah-sekolah yang telah dibina, yang telah dirancang dan diberi keputusan. Saya minta supaya menyegerakan untuk segala permit atau kelulusan yang patut diberikan oleh MOE. Contohnya, kalau di Tebrau ada beberapa buah sekolah SJKC, Koh Yau, SJKC, Simawi dan beberapa sekolah lagi
yang dana 10 juta sudah ada dalam akaun mereka. Mereka cuma tunggu kelulusan. Jadi kalau itu kelulusan telah diberi pada 2016, saya berharap kita dapat terus. 2017, saya berharap ianya dapat diteruskan. Dan begitu juga kalau ini saya kena sebut, saya rasa terpanggil. Walaupun kawasan Segambut, kita melihat ada satu isu dulu. Dulu Menteri Putrajaya lah, Putrajaya juga ada pandangan bahawa itu ada satu isu yang perlu kita selesaikan. Jadi saya rasa dalam kes ni SJKC Kaici sekolah ni dulu pernah digunakan bangunan. Saya ingat ini satu isu yang agak rumit. Dia kata pematuhan dari segi guna tanah. Tanah ni dulu sekolah kerajaan dia baru tak sampai 1 ekar. Jadi bila dah tak ada ruang, komuniti mengutip dana dah disiapkan. Sebelum COVID mereka gunakan untuk tujuan bangunan sekolah. Dan disebabkan dasar yang kenakan, akhirnya bangunan tu dah siap tetapi tak boleh digunakan. Jadi oleh kerana kita nak mencegah COVID dan kita cari satu closure tentang isu ni, saya minta supaya perkara ini dapat diberi perhatian dan kita selesaikan bersama. Sama ada untuk pembenahan sekolah ataupun sekolah yang sedia ada, kita cari satu penyelesaian. Akhir sekali, Ahmad, Aitam sikit. Last. saya tak boleh Sikit. Pasal Pago sedang tunggu. Pago 30 saat je saya nak Okay, selesai. please. Baru-baru ni Kementerian Pengangkutan telah mengumumkan aplikasi MyJPJ. Saya nak tunjukkan pada Yang Berhormat, semua data-data peribadi menteri, tiba menteri, mereka dah gunakan. Kerana pada minggu yang lalu, hari Jumaat, dia kata kita ada ELKM, ELMM, Lesen Memandu Malaysia, road tax. Tetapi cuma ada satu ciri saja. Kamu tahu nombor kad pengenalan, semua akan keluar. Saya boleh tunjukkan macam mana kebocoran itu berlaku. Kalau itu berlaku, 33 juta data dapat dikesan oleh mana-mana individu. Kedua, saya rasa yang penting ialah 16 juta lesen memandu. Butiran tu ada. Saya rasa ini kurang cermat. Dulu saya jadi menteri, saya diberi taklimat, saya tak setuju. Kerana saya lihat memang bahaya. Dan sekarang saya boleh tunjukkan banyak nombor IC dapat dikesan. Senang saja. Semak daftar pemilih kita ada nombor semua orang. Kalau itu dapat diakses begitu mudah, saya rasa ini memerlukan satu tindakan segera daripada kerajaan. Saya difahamkan semalam nak tambah satu lagi, lesen. Dia kata perlu ada nombor lesen memandu ataupun nombor road tax. Tapi saya tak tahu. Kalau nak lihat digitalisasi bukan sekadar kecil saja. Dia kena buat secara keseluruhan. Dari sistem, perisian komputer, dari segi sama ada sistem yang ada, polis tu pun tak setuju. Dia kata kita kena kalau lihat, RFID kena masukkan sekali. Itu memerlukan satu perencanaan yang cukup rapi. Tapi pendedahan data sebegini kurang cepat. Apatah lagi Menteri Komunikasi sendiri kata, telah melalui saringan cyber security. Sebab tu saya kata ini perlu satu pandangan serius dari kerajaan, tindakan supaya ianya data-data ini kena bertepatan dengan PDPA, Personal Data Protection Act. Sebab tu saya minta Aitam ucapkan terima kasih pada Tuan Yang Dipertua kerana sempat Aitam sikit telur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum saya menjemput Pago, minta lawan sikit isu telur tadi. No. Tadi dah hantam kerajaan, Please. patut bagi ruang untuk jawab. Kampa, Tak boleh lepas hantam. Kampa lepas bucak. hantam nak lari. Tadi Aitam cakap pasal isu telur. Kampa, Ambil masa nanti. Kampa duduk. Kalau dah kritik patut bagi ruang untuk jawab. Sama sendiri pun mau gaduh kah? Sama sendiri mau gaduh kah? Sekarang baru ada telur. Ini apa kerajaan ni? Sama kerajaan mau gaduh kah? Bagi masa Kampa jawablah. Boleh kritik tapi bagi ruang. Menteri jawab, bukan Kampa jawab. Kampa. Isu telur penting. Rakyat satu hari makan sebiji telur. Speaker, bagi ruang sikit. Bagi menteri jawablah nanti. Kampa kena dengar saya. Kampa, saya baru tadi puji yang Mak Ibrahim duduk. Sebab yang jawabnya menteri. Bila menteri jawab, Kampa boleh tanya menteri. Itu peraturan dia. So, orang baru duduk, belajar dulu. Duduk. Kampa duduk.